Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ada usaha menyelamatkan kerajaan gagal. Tatkala pandemik COVID-19 melanda negara dan pemimpin politik keluar masuk pintu pagar istana, ada pula pihak yang mahu mengambil kesempatan. Perbuatan golongan oportunis ini didedahkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fadzil dalam satu kenyataan media pada 10 Jun lalu. Keadilan mendapat maklum dan menzahirkan kebimbangan tentang khabar yang sedang tersebar bahawa beberapa ahli parlimen yang tidak memegang jawatan kepimpinan utama parti, mereka sedang berusaha mendapatkan perakuan berkanun statutory declaration bagi meraih sokongan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan jawatan di dalam pentadbiran kerajaan persekutuan, kata Fahmi. Beliau difahamkan ahli-ahli parlimen ini berbuat demikian dengan dakwaan kononnya mereka telah mendapat restu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip raja berperlembagaan, kami percaya bahawa dakwaan restu ini adalah tidak benar sama sekali dan merupakan satu percubaan jelek untuk mendapatkan habuan bagi kelompok tertentu pada ketika negara berada di dalam krisis, ujarnya. Fahmi berkata keadilan mengambil pendirian nama yang di-Pertuan Agong tidak patut digunakan sebagai helah untuk meraih sokongan ahli-ahli parlimen. Apatah lagi apabila sokongan itu tidak menyelesaikan persoalan besar tentang hala tuju kepimpinan negara kita pada ketika ini. Tindakan terdesak kelompok ini wajar ditolak oleh rakyat. Tumpuan sekarang harus ke arah memulihkan ekonomi dan membela rakyat yang cukup terkesan akibat pandemik COVID-19, tegas ahli parlimen Lembah Pantai itu. Dalam satu perkembangan lain, satu jawatan kuasa khas sedang melaksanakan kajian bagi meneliti konsep serta kaedah pelaksanaan sistem parlimen hibrid lapor bernama. Yang di-Ketua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatin berkata, jawatan kuasa itu menekankan aspek penting khususnya dari sudut takrif dan pelaksanaan. Ini termasuklah mengambil kira konsep persidangan itu yang telah diamalkan di United Kingdom dan Australia. Jawatan kuasa khas tersebut turut dianggotai Yang di-Ketua Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, timbalan-timbalan yang di-Pertua serta Ketua Pentadbir Parlimen. Bagaimanapun, pendekatan tersebut dikecam oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Beliau menegaskan perbincangan mengenai keperluan parlimen hibrid tanpa melibatkan ahli parlimen pembangkang adalah pelanggaran konvensyen parlimen dan penyalahgunaan kuasa yang mengikis asas parlimen sebagai sumber punca demokrasi. Jelasnya, ahli parlimen pembangkang juga adalah sebahagian daripada cabang perundangan perlembagaan persekutuan seperti ahli parlimen kerajaan. Sekiranya hanya ahli parlimen kerajaan yang dapat memutuskan peraturan prosedur bagaimana mesyuarat parlimen hibrid dijalankan. Parlimen rubber stamp ini bermaksud berakhirnya parlimen sebagaimana yang kita ketahui. Jadi, bagaimana ahli parlimen pembangkang dapat memainkan peranan utama mereka dalam memastikan sebuah parlimen yang berfungsi sebagai semak dan imbang terhadap kerajaan melalui pemeriksaan perundangan dan pengawasan kerajaan, soal Guan Eng. Nampak sangat idea penubuhan parlimen hibrid ini satu lagi usaha untuk memanjangkan hayat kerajaan tebuk atap, yakni untuk menyelamatkan kerajaan yang satu dunia tahu sudah gagal. Inilah yang terjadi apabila kerajaan berhadapan dengan isu keabsahan. Satu kumpulan sibuk mencari sokongan di parlimen, sementara satu lagi sibuk nak buat parlimen hibrid. Sedangkan yang terpampang di hadapan mata ternyata menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional sudah gagal sepenuhnya walaupun mereka menafikannya. Tindakan yang di-Pertuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin politik adalah bukti kukuh kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Hanya pentaksub parti sahaja yang tidak nampak Perikatan Nasional sebenarnya gagal.